inspirasi, euforia, Islam, semuanya limpih. Dan juga kebangkitan semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis, dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat. Itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah Subhanahu Taala, rahsia Allah. Apa beza hari kiamat hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam, bukan sekadar matinya manusia ni, tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk, saya tak sempat nak baca satu-satu, cukup kita ambil daripada surah Taha. Aku rasa bagai tak berguna, yang tiada harapan lagi untuk berubah, kerana ku terus berlagak acah hero, kadar sombong dan ego. Oh 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 oh. Ku sedar diri, ku hanya manusia yang jijik, tak layak ke syurga, orang menghukum ku neraka sana sini. Ku give up, kini yang mata ku lihat hanya gelap, punah musnah cita-cita, putus asa, lebih baik saja andai aku mati. Jangan rasa begitu, usah hina dirimu, harapan takkan hilang. Oh no, andai kau mula cintai dirimu, lepaskan semua beban yang terpukul di dada. Lepas semua, biarlah masa yang berjalan kan mengubat luka. لا 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 تحزن كن قويا يا حبيبي berilah ruang dirimu bahagia. Oh bahagia ya ya. Lepaskan وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami, nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi dia kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana, semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Wakaf bukti cinta. Manusia dan harta tidak boleh dipisahkan sama sekali. Setiap orang pastinya ada harta. Harta ini ibarat sebilah pedang yang mempunyai dua sisi baik, buruk kesannya, bergantung kepada bagaimana seseorang itu menggunakannya. Termasuklah harta yang kita ada pada kita sekarang ini. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpesan di dalam hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pengurusan harta ini sendiri. Jadi antara instrumen yang menarik saya ingin petik melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insan qata'a anhu amalu illa min salas." Apabila matinya anak Adam, putus semua amalan melainkan hanya saja 3 perkara sahaja.
Yang pertama, sedekahun jariyah. Antara ulama yang membincangkan maksud sedekahun jariyah itu tadi adalah Imam An-Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah wakaf. Jadi, kesimpulan yang nak disampaikan di sini, wakaf merupakan salah satu instrumen yang ada di dalam Islam yang patut kita ambil untuk kita jadikan amalan berwakaf sebagai amalan yang patut setiap Muslim mengambilnya. Kerana melalui berwakaf, amalan berpanjangan, pahala berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita terus menerus mengalir kepada kita sekalipun kita telah pun dijemput Ilahi. Ayo berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan secara wakaf am maupun khusus bersama dengan kami. Semai di dunia, tuai di akhirat. Anda kini sedang mendengar Destilasi Fikir bersama Mona Jasman. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku.
kaligrafi Islam kontemporari yang indah dan eksklusif, kini sempena bulan Hari Malaysia. Jauhari mengadakan promosi seni kaligrafi kontemporari di semua galeri Jauhari. Serikan kedaman anda dengan hiasan Islami yang eksklusif dari Jauhari. Dengan 100% buatan tangan, anda boleh memilih sama ada lukisan minyak, seni logam, seni metal maupun campuran. Layari jauhari.com.my untuk maklumat lanjut. Jauhari, seni Islami terindah. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azman Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azman Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada peiklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, bertakluk kepada terma dan syarat. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. استمروا معنا في إذاعة ومذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبا كلام 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Register Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan Nur Hayati Paradi. Untuk perkongsian kita pada jam ini, kita ada Islam Agamaku. Kita nak mendalami lagi, sebenarnya bukan sekadar untuk kita belajar bagaimana untuk menyantuni sahabat-sahabat kita yang baru mula agama Islam, tapi itu juga cara kita sebenarnya mentarbiah diri kita sebagai umat Islam, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk anda para pendengar di luar sana, boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama anda, kita akan buka ruang juga untuk anda bertanya soalan kepada tetamu kami, insya-Allah. Sebentar saja lagi 0112900404. Bersama yang tetamu kita dah pun bersedia di konti untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar, walaupun hujan kat luar tapi tetap datang ke konti. Masya Allah. Dialu-alukan yang bagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, bukan pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz. Alhamdulillah, cuma kurang sihat sikit. Maklumnya baru bayi demam ya Ustaz. Betul, suara pun lain macam. Ya, semoga sihat walafiat insya-Allah Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini hujan-hujan ni doalah untuk Ustaz kan. Rakan-rakan pendengar, jom sama-sama doa untuk Ustaz. Allah kurniakan kesembuhan dan memudahkan segala urusan insya-Allah. Dan hari ini kita nak menyambung sebenarnya Mona untuk tajuk kita kemuliaan akhlak dan kesempurnaan iman. Ini bahagian yang kedua. Ya, betul. Sahabat-sahabat pendengar, anda rakan-rakan sambil-sambil tu, mana yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lepas, letakkanlah di ruang komen nota-nota anda minggu lepas. Letak di situ, mudah-mudahan rakan-rakan kita yang terlepas minggu lepas, minggu ni dapat recap semula insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz untuk mukadimahnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Puan Mona Jasman dan juga DJ Hayati, DJ Yati yang tegas hari ini. Seterusnya penerbit, pendengar-pendengar, penonton yang setia bersama dengan Radio Hakim di mana saja anda berada, kami doakan dengan kesihatan dan juga dipelihara iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi pada petang ni dalam rancangan Islam Agamaku. Dan awal ni saya, seperti mana saya sebut tadi, minta maaf lah kalau dengar suara tu lain macam sikit. Bukan radio ni rosak, stesen jangan dibetulkan stesen radio ni. Jangan tukar stesen, itu suara saya. Kalau suruh menyanyi waktu memang sumbang lah. Baik, demam. Baik, kita bicara tentang sambungan tentang kemuliaan akhlak dan juga kesempurnaan iman ataupun keindahan akhlak. Sebagaimana yang ini yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika mana dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membawa mesej tauhid, beriman, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalangan musyrikin Mekah menolak dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi membawa syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, juga masyarakat ataupun musyrikin menolak. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menampilkan akhlak ataupun bawa mesej akhlak yang benar, yang betul, yang baik, maka baginda sallallahu alaihi wasallam diterima oleh masyarakat. Ini nak beritahu kepada kita perkara yang sampai dulu kepada masyarakat adalah akhlak. Betul lah, bukan kata tak penting dari sudut tauhid, dari sudut syariat tu, tapi yang menyampaikan kepada mereka mungkin bukan dalam bentuk lisan, hanya dalam bentuk tindakan. Itu juga sampai kepada jiwa dan hati mereka. Dan minggu lepas kita telah bincangkan bagaimana ia berkait dengan iman. Walaupun akhlak ni kita sebut satu cabang. Kita ada cabang ilmu yang disebut ilmu tauhid, kemudian ilmu syariat, ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu akhlak. Tetapi bagaimana ia melengkapkan
Dari sudut akhlak itu kepada cabang dengan iman. Nabi SAW menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Menunjukkan ada keterikatan langsung, dan banyak lagi lah hadis-hadis yang kita bicarakan minggu lepas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut kan, dan sebagainya. Menunjukkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah bercakap baik ataupun diam, memuliakan tetamu, memuliakan jiran. Begitu juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang daripada kamu hingga mencintai saudaranya sebagaimana cintai diri sendiri. Jadi kita nak menunjukkan bahawa berakhlak yang mulia itu adalah natijah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selain daripada iman, dia juga membawa implikasi seseorang yang mempunyai akhlak itu kedudukannya di hari akhirat kelak. Ini juga berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam mafhum riwayat Imam Tirmizi, sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat kelak adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Mana orang yang duduk dekat dengan Nabi ke akhirat ni, kat dunia ni, orang yang paling baik akhlak. Dia menunjukkan macam mana kedudukan dia yang paling tinggi. Jadi kita nak duduk dekat dengan Nabi SAW dunia ni tak dapat dah. Kita tak dapat duduk dengan Nabi kat dunia ni sebab jauh jarak kita dengan Nabi. Tetapi mudah-mudahan kita dapat capai kedudukan kita di hari akhirat dengan cara kita jaga akhlak kita. Kita telusuri akhlak-akhlak baginda Nabi SAW. Ada satu kitab namanya Indahnya Akhlak Rasulullah SAW. Saya rasa kitab tu sangat baik. Yang saya ingat insya-Allah petang ni juga kita nak bukan sekadar untuk saudara baru tetapi juga untuk para pendakwah. Kita telusuri kitab tersebut, bagaimana satu demi satu diceritakan, dicerahkinkan kisah baginda Nabi SAW berakhlak. Bermula dengan tajuknya tawaduk sampailah kepada adil, amanah dan sebagainya. Itu semua ada pada baginda Nabi SAW. Baik, kemudian saya sebut tadi kaitan juga dengan hari akhirat ialah Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, mafhum juga, tidak ada sesuatu yang paling berat ditimbang oleh Allah, timbangan ialah akhlak yang baik. Mana juga akhlak ni menjadi satu timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW satu ketika ditanya tentang amal perbuatan yang banyak masukkan orang dalam syurga. Apa amal? Sahabat selalu nak tanya, apa benda amalan yang menyebabkan orang banyak masuk syurga? Nabi jawab, satu, takwa kepada Allah. Yang kedua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dua perkara amal yang menyebabkan orang masuk syurga. Kemudian Nabi pula ditanya, amal perbuatan yang banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Nabi jawab dengan melalui disebut dua lubang, iaitu mulut dan juga kemaluan. Maksudnya melakukan perbuatan zina dan juga lisan yang tidak dijaga. Menunjukkan akhlak yang kita kena kawal. Dan bagaimana kemuliaan mukmin berbanding dengan orang yang lain. Dengan adanya akhlak ini, dia menjaga seorang mukmin itu berbeza dengan orang Islam yang lain. Kedudukannya sangat-sangat jauh. Standard dia sangat-sangat jauh. Sebab saya biasa pengalaman berhadapan baru ni pun alhamdulillah minggu lepas bukan orang Malaysia yang memeluk Islam, bukan orang Malaysia. Bila kita tanya seorang daripada UK, seorang daripada Nigeria, antara sebab dia milih Islam, dia melihat kepada umum yang baik adalah akhlak orang Islam. Alhamdulillah dia nampak yang baik. Saya bimbang dia melihat orang Islam yang tak elok. Saya cakap kalau nampak yang tidak elok, mana mereka ni tidak beramal Islam lah, senangnya. Tapi kerana umat Islam diajar untuk berakhlak yang baik, jadi dia nampak bahawa Islam mengajar umatnya berakhlak dengan baik, maka dengan sebab itu mereka memilih Islam. Lama ke Ustaz dekat Malaysia? Dia lama kat Malaysia ke kerjanya? Bekerja. Mereka ni bekerja, ada yang belajar, dia bekerja lah. Dan sebenarnya di mereka ni ada yang kalangan mereka ni hanya singgah, dia sebenarnya bekerja tempat lain, tapi memilih destinasi Malaysia sebab dia kata negara lain ni
konflik. Islamnya konflik dengan Syiahnya, dengan apa negara tempat dia lah. Jadi dia kata dia memilih Malaysia sebab Malaysia ni lebih tenang dan Islamnya lebih terjamin, dia kata. Dekat situ, sebab tu mereka memilih Islam di sini. Alhamdulillah. Baik. Jadi itulah yang kita nak sebut tentang kemuliaan akhlak. Dan Nabi juga sebut bahawa sahabat bertanya, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW satu soalan, wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama? Nabi menjawab, ialah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Jadi yang terakhir saya nak sebut bagaimana dengan akhlak menyelamatkan orang Islam daripada kejahatan Islam yang lain. Sebab dia jadi satu perisai kan. Nabi sebut orang Muslim ialah orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain daripada keburukan lidah dan juga tangannya. Sebab itu bila kita beramal dengan akhlak yang baik, kita dapat selamatkan diri kita dan diri orang lain. Kita daripada orang lain, daripada kita melakukan menyakiti ataupun menzalimi orang lain. Jadi yang kedua, insya-Allah kita akan sebut bagaimana panduan kepada pendakwah supaya berakhlak yang baik dalam pusingan yang kedua nanti. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Sebab kita tahu juga kan macam nak ukur sebenarnya orang ni betul-betul berakhlak baik ke sampai ke tahap yang boleh membawa kepada keimanan yang bagus pada orang lain ke tidak. Jadi macam mana kita nak tahu ukuran tersebut? Kita akan tunggu lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda, rakan pendengar, tolong share perkongsian kita pada petang ini untuk sama-sama kita belajar dan juga kita berkongsi ilmu bersama dengan rakan-rakan yang lain menerusi perkongsian di Radio IKIM ini, insya-Allah. Dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ku punya masa, kan ku ulang segala, kan ku menjauhi noda, hapus fasad ku noda. Oh Tuhan, terima taubatku, aku berserah. Oh dunia, ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah, deras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal selamanya. Oh dunia, ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah, deras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal Riwayat Muslim. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi.
Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika. Naga mewakili kebudayaan Cina. Burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba. Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba. Dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Radio Islami nombor 1 di Malaysia untuk perkongsian kita pada petang ini. Dalam Islam agamaku, kemuliaan akhlak dan kesempurnaan iman. Ya, Alhamdulillah. Masih lagi bersama anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh share juga di luar sana, di mana-mana saja, semua di hujung jari. Jom sama-sama kita share ilmu bermanfaat untuk sama-sama kita dapat pahala untuk petang ini. Masya Allah kan Mona, bila tentang semua di hujung jari, itu pun juga kita perlu pada akhlak. Sebab akhlak tu nantinya akan dipandang oleh bukan yang belum beragama Islam dan sebagainya, untuk kita bawa mereka kembali kepada agama fitrah, insya-Allah. Kita masih lagi bersama tetamu kita. Ya, Alhamdulillah, bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, silakan Ustaz. Baik, untuk pusingan kedua ni, saya nak sebut dua perkara. Pertama tentang kelebihan akhlak mulia ini. Yang kedua, panduan kepada para pendakwah. Okey, seringkasnya. Pertama sekali, untuk kelebihan akhlak yang mulia. Apa lebihnya akhlak mulia? Pertama, iaitu akhlak dapat membina kesejahteraan dan juga kebahagiaan manusia itu sendiri. Jadi dengan fitrah manusia ni dia benci kepada kejahatan ataupun benda yang tidak baik, dan itulah yang kita selalu sebut kepada non-Muslim, mereka yang nak masuk Islam. Macam mana Puan Yati pun sebut minggu lepas kan, kita macam nak didik saudara baru ni dengan akhlak, dengan tauhidnya, macam mana nak kita nak terapkan dengan nilai akhlak. Jawapannya bersekalilah, dan sebab tu dia adalah fitrah. Akhlak yang baik ini adalah fitrah. Dia mengajarkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi dengan adanya akhlak yang baik itu, insya-Allah akan menjamin satu bangsa, satu masyarakat, satu negara jadi orang kumpulan yang insya-Allah berada dalam aman dan juga tenteram. Kita dan hak sama Muslim kan, Nabi sebut hakul Muslim alal Muslim kan, ada 5 ataupun 6. Kemudian selain daripada itu, kita ni dari sudut dengan sesama Islam, kita tak boleh nak mengata kan? Tak boleh nak mengata. Kemudian kalau kita kata di belakang dia, namanya ribah, mengumpat kan? Kalau kata tak baik, namanya fitnah. Ni akhlak ni kita kena jaga. Bahkan Nabi sebut iyyakum zon, jauhkan daripada kamu sangka-sangka. Sebab sangka-sangka ni adalah perbuatan yang tidak baik. Sangka-sangka pun tak boleh. Dari Quran surah Al-Hujurat juga menekankan tentang akhlak. Jadi dengan adanya akhlak yang baik ini, kita kena sangka baik saja pada orang lain, maka insya-Allah itulah akan menjamin kebahagiaan dan juga kesejahteraan kehidup kita sesama Muslim. Baik, kemudian akhlak yang baik ini adalah cerminan kepada rohani, kepada diri kita. Sebab ada orang kata akhlak ni yang penting apa dia? Hati. Jangan tengok pada pakaian, yang penting pada hati. Betul, dari satu sudut. Tapi Allah melihat pada semua. Allah melihat pada semua, bukan hanya pada hati. Allah melihat pada segala-galanya. Dan kalaulah orang kata lidah ni kasar, hatinya baik, bagi saya sebenarnya tak betul juga. Sebab daripada hatilah keluarnya apa yang dizahirkan dengan lidah. Lidah tu gambaran hati. Gambaran hati. Dia memaki hamun orang kan. Walaupun dia kata dia niat dia baik sebagainya, tapi sebenarnya itu kedekatan yang tidak baik. Sebab Nabi SAW tak gunakan pendekatan yang itu. Walaupun kita kata saya nak nasihat dia, saya nak nasihat tapi maki hamun. Siapa yang nasihat? Siapa yang nak dengar? Imam Syafi'i kata, kalau nasihat aku di khalayak ramai, aku takkan dengar. Takkan dengar. Jadi dia nasihat depan orang, kemudian menggunakan media sosial sebagai contoh, nasihat yang menyebabkan orang jatuh maruah, atau walaupun niatnya kata saya nak nasihat, nasihat yang cara yang tak betul, itu tidak diterima dalam Islam. Jadi kena ada akhlak, kena ada adab. Baik, kemudian dengan akhlak ni kita dapat redha dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, mana Allah suka. Sebab kita mengikuti Nabi SAW. Bila kita ikut Nabi, maka Allah juga suka kepada
amalan dan perbuatan kita. Yang ni kita akan bawa minggu depan sebab kita nak masuk bulan Maulid kan. Tak lama ni bulan Maulid ni kita akan bincangkan khusus tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak sebut kepada para pendakwah yang akan menyantuni sama ada saudara baru ataupun golongan bukan Islam. Dan kekuatan diri dia lebih utama sebagai pendakwah untuk dilihat berbanding dengan orang biasa. Sebenarnya kita semualah pendakwah. Puan Mona dengan Puan Yati sendiri adalah pendakwah di radio ini kan. Jadi kita juga mesti ada akhlak kita sendiri. Pertama sekali, apa dia akhlak ni? Pendakwah mesti bersedia memperbaiki diri dan mendidik jiwa ke arah iman dan takwa. Kita mesti sedia untuk tarbiyah diri kita sebelum kita tarbiyah diri orang lain. Kadang-kadang kita sedap suruh seronok kan, beri tazkirah, mengisian kat orang. Kita lupa nak didik diri kita sendiri. Jadi kita sendiri kena muhasabah diri, kena bersedia dan tarbiyahnya dalam pelbagai bentuk. Nabi SAW menghadapi pelbagai ujian, fasa-fasa yang getir, yang teruk di Mekah dan juga termasuk di Madinah. Dan inilah yang menyebabkan dakwah Nabi SAW semakin berkembang kerana Nabi melalui fasa-fasa tersebut, tarbiyah yang sukar dan getir itu. Jadi kita pun kena didik diri kita supaya menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi kalau kita sekadar sebut tapi kita tak didik diri kita dengan memperbaiki diri kita. Yang kedua, pendakwah ataupun kita semua ni mesti membersihkan jiwa daripada sifat mazmumah. Mana sifat-sifat yang tak elok lah. So, terutamanya kalau kalangan ulama tasawuf sangat menekankan penyakit hati, sombong, ego, takabur kan, ujub dan sebagainya. Nanti kita dah saya risau sekarang ni banyak isu-isu pendakwah, kaitan dengan pendakwah, diburukkan tentang pendakwah adalah isu-isu tertentu yang akhirnya pulang balik yang tidak elok tu adalah kepada pendakwah. Kita tak nak begitulah. Jadi baik tu kita sebagai pendakwah tu sendiri, sebab tu saya sendiri rasa takut kalau kata kita ni sebagai pendakwah, kita ni dikatakan sebagai asatizah, ulama, masa kita sedang dilihat oleh sekeliling orang. Pantang buat salah sikit kan, pantang buat salah sikit orang akan berkatakan. Jadi nak tak nak memang kena kawal diri lah. Bukan orang kata kita jangan, ada orang kata jangan hipokrit. Bagi kena saya faham juga konteks hipokrit. Jangan hipokrit, kena tunjukkan macam mana, kena tunjuk akhlak yang baik sebenarnya. Kita tak hipokrit, kita tunjukkan akhlak yang tidak elok, kita sembunyikan supaya Allah tutup aib kita. Bila Allah tutup aib kita, Allah tak dedahkan kepada orang, mudah-mudahan itu tak dilihat oleh orang walaupun kita ada cacat dan celah dia. Jadi pendakwah kita semua mesti bersihkan jiwa daripada sifat mazmumah. Jangan ada perasaan-perasaan itu, sombong, ego, takabur, ujub, bongkak dan sebagainya. Baik, saya ambil contoh Nabi SAW, salah satu sifatnya adalah tawaduk. Nabi sangat tawaduk. Nabi boleh makan dengan sesiapa sahaja. Nabi kalau naik tunggangan dengan sesiapa sahaja, kenderaan apa pun yang diberi, Nabi akan naik, tak ada masalah. Tidak memilih kawan. Dan Nabi kalau tidur di mana sahaja boleh tidur. Itu sifat pendakwah. Dia tak memilih kan. Kalau nak cari hotel untuk dia, hotel pula pilih boleh tempat yang tertentu. Kita jangan memilih begitu. Nabi tidur di mana sahaja, yang paling mudah untuk diri dia. Itu sifat Nabi SAW. Baik. Kemudian bila buang sifat mazmumah, tambah dengan diri kita dengan sifat mahmudah, dengan sabar, ikhlas. Yang paling utama saya nak tekankan pada dakwah kita semualah, diri saya, diri semua kita adalah dengan ikhlas. Benda ni yang paling susah. Kita nak tekankan bahawa kita selalu doa, Rabbana taqabbal minna doa innaka tas-sami'ul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami doa kami ataupun daripada amalan kami. Amalan kami ni, apa yang kami buat, tak banyak, sikit je, dengan sikit ni dah, ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah amalan kita ini. Dan jadi amalan yang ikhlas di sisi-Mu, ya Allah. Kemudian yang seterusnya, pendakwah mesti ada lengkapkan diri dengan ilmu dan ilmu syariat secukupnya. Ada orang kata kita kena tunggu ada ilmu dulu baru kita dakwah. Sebenarnya salah kan. Dia kena bersekali, berdakwah sehingga berilmu kan. Jangan tunggu berilmu baru berdakwah. Takut Ustaz.
Dia takut nak cakap, takut tersilap sebab dia tak ada ilmu. Dia kata betul lah. macam tu kan, dia terbatas macam tu. Kan kita sebut, Nabi sebut balik anil ayat, sampaikan dari walau satu ayat. Kita mampu dengan cara itu kita sampaikan, dan itulah kita sampaikan. Kalau kalangan para mufti ulama yang hebat-hebat, mereka sampaikan ilmu yang mendalam. Kita ilmu yang surface kita sampai surface, yang penting kita tahu ilmu tersebut. Basicnya kita tahu tentang hukum halal haram dan sebagainya. Jadi dengan itulah kita sampaikan, sehinggalah ilmu itu dia menambahkan kepada kita. Kan hebatnya ilmu ni, Imam Sayyidina Ali menyatakan bahawa ilmu ni kita bila sampaikan, dia makin bertambah pada kita. Kan harta kita, ilmu kita keluarkan. Macam hari ni kita kongsi, saya kongsi dengan dia tak akan, saya tak akan habis dah tak ada kering idea saya. Minggu depan tak ada. Dia akan ada lagi ilmu yang lain. Allah beri ilham pada kita. Begitulah juga. Tetapi harta kita keluarkan habis. Kan? Jadi ilmu ni dia kena, sebab tu berdakwah sekali dengan ilmu. Kan? Dia sekali dengan ilmu, dan jangan tunggu berilmu dah ada PhD baru keluar berdakwah. Kan? Tidak sampai tahap tu. Jadi apa yang ada pada kita, itulah yang kita sampaikan. Baik, kemudian seterusnya para pendakwah mesti mengutamakan kepentingan Islam ketika berdakwah. Kok mana pun Islam. Dia tak boleh nak lari daripada kepentingan utama dia. Core business dia apa dia? Islam. Macam kita lah, kita sebagai perkim, kita pendakwah, cerita apa? Cerita pasal Islam. Hal lain itu jadi sebagai sampingan. Jadi inilah yang boleh sampaikan untuk pusingan kedua. Kalau kita ada soalan-soalan seterusnya, ataupun saya akan sebut tentang kisah-kisah tertentu daripada Nabi SAW yang indah akhlaknya itu sehingga menyebabkan hati masyarakat musyrikin usuh kepada Nabi SAW, asalnya akhirnya tertawan dan memeluk Islam. Kita masuk siang kita sekejap lagi. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini, berehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ku punya masa, kan ku ulang segala, kan ku menjauhi noda, puspasan ku noda. Oh Tuhan, terima taubatku, aku berserah. Oh dunia, ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah, deras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal selamanya. Oh dunia, ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk indah, deras hanyut ku dibawa, ku terlupa yang di sana. Indah syurga kekal. Allah menyebutkan tentang sakinah ini adalah milik Allah yang Allah campakkan ke dalam diri kita. Kenapa hari ini saya boleh duduk begini dalam keadaan tenang? Kerana tidak berlaku goncangan, gempa dan malapetaka. Dan gempa itulah goncangan yang apabila hilang goncangan tersebut, ya, maka datanglah sakinah. Maka bila datang sakinah, makna sederhana daripada rumah tangga, wang, harta, kerja bertukar menjadi sesuatu yang benar-benar bahagia. Jadi sebagai mukadimah, kita berusrah sebenarnya nak menjemput sakinah. Dan daripada sakinah, dia akan meluru kepada bahagia. Dan bahagia inilah yang kita nakkan, sebab untuk bahagia bukan pilihan. Sebagai mukmin, kita tidak boleh memilih untuk jadi derita di dalam hati, kerana manusia mati sebagaimana mereka hidup. Dan orang-orang beriman saat mereka pulang atas nama kematian, Allah seru dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketenangan
ketenangan ketika mati hanya dapat ketika dapat kebahagiaan, dan semuanya bermula dengan sakinah. Kita harap dapat memberikan sakinah ke dalam hati setiap dari kita semua. Wali Pulau Pinang 102.7 FM. Tekanan atau stres merupakan lumrah yang dialami oleh manusia tanpa mengira usia. Tekanan datang dari banyak sebab seperti masalah keuangan, beban di tempat kerja, masalah kesihatan, keperluan yang mendesak daripada keluarga dan banyak lagi. Tekanan yang serius dan berpanjangan boleh menjejaskan kehidupan dan kesihatan. Tapi dunia ini kan tempat diuji. Hadapilah stres dengan bijak. Cubalah mencari cara tersendiri untuk mengurus stres anda. Antaranya dengan aktiviti bersenam. Senaman bukan sahaja melepaskan endorfin dan membantu melancarkan peredaran darah, malah memberi ruang untuk kita berfikir dan mencari ilham. Elakkan memberi pelbagai alasan dari bersenam. Jika tak sempat keluar, di rumah, di depan TV pun boleh. Cubalah memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali seminggu. Selain itu, dapatkan tidur yang cukup. Waktu tidur yang cukup pada waktu yang tetap akan mengimbangi emosi kita sehari-hari. Sebagaimana anda mengecas telefon bimbit anda, tidur yang cukup akan mengecas tenaga sepenuhnya dan mengekalkan kestabilan emosi kita, menjadikan kita seorang yang optimis dan membuatkan kita segar selepas kita mendapat tidur yang cukup. Uruslah stres anda dengan cara yang sihat agar memberi kekuatan menghadapi apa jua ujian hidup anda. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancang dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IJIM, Inspirasi Euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, untuk rancangan Islam Agamaku bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Ya, bila hari kita nak bicara tentang kesalingan antara keimanan dan juga akhlak itu sendiri kan. Jadi mungkin rakan-rakan pendengar kita ada soalan-soalan. Jadi anda boleh letakkan, kongsikan soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM ataupun di WhatsApp IKIM 01129004 004. Sebab tentang akhlak ni Ustaz, ada jugalah situasi. Kita kongsikan situasi Ustaz ya. Sebab kadang-kadang ni anak-anak kecil kan bersekolah ni, ibu ayah punya situasi lah kan. Bila anak tanya soalan, kadang-kadang dia sebabkan ilmu kurang tu. Bila ilmu kurang, dia nak menjawab pun rasa salah je kan, betul ke tidak, betul ke tidak. Tapi situasi ni begini, anak bersekolah, kemudian makan berkongsi dengan kawan yang bukan beragama Islam kan. Dalam satu mangkuk yang sama, tapi dia beli di kantin. Jadi kata, bila makan tu dia kata, boleh ke anak tu makan bersama-sama dengan kawan begitu? Dan kemudiannya dia kata dengan air nanti tercampur lah. Dia punya situasi. Tapi jawapan ibu tu dia kata bolehlah, baguslah kan, akhlak yang baik kan. Tapi dalam masa yang sama dia risau. Dia macam mana Ustaz kalau Ustaz ada perkongsiannya? Alhamdulillah. Jawapannya bagus. Akhlak anak tu dia sama-sama kawan, laki sama laki, perempuan sama perempuan lah. Jangan laki perempuan kan. Itu tak boleh lah. Sama-sama tu dia nampak kawan bukan Muslim Islam, dia mungkin agak kurang daripada dia lah, B40 kan. Jadi dia pun beli makan, dia ajak kawan tu makan. Itu satu akhlak yang sangat baik. Bagi saya, kalau buat setiap hari tu sangat baik lah. Sangat baik. Kalau saya dapat menumpang pun lagi bagus. Maksudnya macam tu lah kan? Tempat makan. Benda itulah yang dapat mendekatkan kita. Sebab kita ni dalam masyarakat kita kena budayakan macam tu. Dalam masyarakat di Malaysia kita kan, kena budayakan perkara-perkara yang macam ni. Sebab benda tak salah. Kecuali kalau yang bukan Islam tadi, dia buat makanan daripada rumah, yang kita pun sangsi makanan dia tu, maka sumber macam mana pemakanan tu ataupun masakan tu kan. Jadi yang tu kita boleh tolak. Tapi kita sendiri yang bawa. Jadi bagi saya sangat-sangat digalakkan kalau boleh kita buat. Kita bantu orang yang susah, kita target orang yang susah. Termasuk juga ada juga kaedahnya, ada kawan-kawan kita di universiti dulu, dia bawa motor, dia bawa helmet lebih, dia tumpangkan kawan dia yang rakan sejenis lah kan, dia tumpangkan yang bukan Islam, supaya tujuan dia adalah dakwah secara tak langsung. Tak payah sebut pun tak apa, cara saya Islam tak payah sebut, tapi lama kelamaan dia akan melihat bahawa indahnya orang Islam ni, baik sungguh. Dan lain-lain lagi banyak benda. Kadang orang tu tak ada duit, kita bagikan duit, dan macam-macam lagi lah kaedah yang boleh kita bagi. Hadiah sebenar hari jadi dia, kadang orang dia tak tahu hari jadi dia, kita bagi. Orang Islam yang bagi hadiah hari jadi kepada golongan bukan Islam. Itu dakwah secara tak langsung. Secara tidak langsung.
Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin ada kisah-kisah Ustaz, kalau kita boleh relatekanlah juga dengan keimanan dan akhlak ini. Kalau kita baik, yang kali ini saya nak sebut tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sampaikan sampai akhlak dulu kepada masyarakat tanpa ada perkataan, dengan tindakan Nabi yang menyebabkan kalangan golongan bukan Islam akhirnya tertawan kepada akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita dengar kisah bagaimana seorang perempuan Yahudi buta kan, yang setiap harinya dia memaki hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia marah sangat. Tetapi apa yang Nabi buat? Setiap kali habis solat petang, Nabi akan ziarah. Bahkan bukan setakat ziarah, Nabi pergi beli makanan. Ni tadi beli makanan. Bahkan dia buta, makanan tu disuapkan ke mulut dia. Tanpa perempuan itu mengenal siapa yang menyuapkan makanan itu ke mulut dia. Bahkan mulut dia tak henti-henti mengata-ngata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disuapkan dia. Sampai dia suap tu. Dan dia tak tahu yang menyuap itu adalah orang yang dikata. Sampai beberapa lama dia buat begitu. Sampailah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri wafat. Nabi wafat dan pemerintah khalifah diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tanya Aisyah, wahai Aisyah, apakah amalan lagi aku tak buat yang aku tak buat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah pun mengatakan ada satu amalan, Nabi selalu pergi rumah orang ni dan santuni orang ni. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun buatlah apa yang selalu dibuat oleh Nabi SAW, pergi ke rumah beli makan. Yang perempuan tu dah ready dah, sebab dia buta dan dia tua, dia mungkin tak boleh bergerak dan sebagainya. Dia disuapkan makanan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia merasakan suapan kali ini tak macam yang biasa disuap makan. Dia kata kali ini lain macam, macam kasar sikit lah layanan dia. Jadi dia tanya, kemudian dalam hatinya masih lagi mengata-ngata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar pun reveal, ceritakan, tahukah kamu siapakah sebenarnya yang menyuapkan kamu setiap hari? Dia mengatakan bahawa tak tahu. Yang menyuapkan kamu setiap hari itulah yang kamu setiap hari kamu kata, kamu kutuk, kamu caci maki. Teruslah orang ini akhirnya memeluk Islam hanya dengan akhlak Nabi yang Nabi tak ada pun ketika itu. Betapa indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang lelaki Habsyi tanya kepada Sayyidina Umar. Ini saya minggu lepas saya dah cerita tentang ini. Gambarkan kepadaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar masa tu baru kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak ceritakan, sedih. Kemudian tanya sahabat-sahabat, termasuk kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun tanya kepada orang tu, kamu tahu boleh tak gambarkan indahnya alam ini, indahnya dunia ini? Kata macam mana saya nak gambarkan indahnya dunia ini? Tak boleh, cantiklah dunia ini, dia sebab terlalu indah. Sayyidina Ali kata, kalau kamu tak boleh gambarkan keindahan dunia ini, bagaimana nak gambarkan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tentu terlalu cantik dan indah. Baik, kemudian kita tengok ada seorang lagi. Ketika mana dalam satu peperangan dikisahkan ada seorang lelaki bernama Sumamah bin Usal. Mungkin kita kenal seorang lelaki ini. Dia ditangkap. Kemudian dia ni antara sebelum ni melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kemudian Nabi, apa yang Nabi buat? Nabi letakkan dia, ikat kat dia dekat tiang masjid. Kemudian esoknya Nabi SAW datang kepada Sumamah. Dia tanya, wahai Sumamah, apa yang ada pada kamu? Sumamah kata, aku ada kebaikan. Wahai Muhammad, jika engkau bunuh, berarti engkau bunuh orang yang layak dibunuh. Aku dah ready dah. Kemudian jika engkau memberi, maka engkau memberi pada orang yang bersyukur. Jika engkau inginkan harta, mintalah, nescaya engkau akan diberikan sesuai dengan keinginanmu. Dia adalah pemimpin kaum dia, Sumamah ni. Nabi tak layan dia. Sebab bagi Nabi, dia ni ada keegoan dia sendiri, biarlah. Hari esok Nabi datang lagi kepada dia, wahai Sumamah, apa yang ada padamu? Dia pun cerita benda yang sama, aku ada kebaikan wahai Muhammad. Jika engkau nak bunuh, engkau memang layak nak bunuh. Tapi kalau engkau memberi, kau beri kepada orang yang tahu bersyukur. Jika engkau nak harta, aku boleh beri padamu. Nabi biarkan dia lagi. Maknanya Nabi mungkin nak didik dia selama 2 hari. Hari ketiga Nabi buat perkara yang sama, tanya apa yang ada pada kamu hai Sumamah, dan Sumamah pun cerita benda yang sama. Baik. Kemudian yang ketiga itulah Nabi sebut, bebaskanlah Sumamah.
Bebaskanlah Sumamah. Terkejut Sumamah. Sebab dia selama ni memusuhi Nabi SAW dan expectation dia adalah bahawa dia akan dibunuh. Hari ketiga dia dibunuh. Tetapi dia dibebaskan begitu saja. Apa yang dia buat, dia balik ke tempat dia, dan di tempat dia mengucapkan kalimah syahadah. Kenapa dia tak mengucapkan kalimah syahadah ketika itu? Ketika mula dibebaskan, dia tak nak, dia anggap mengucap syahadah kerana terhutang budi. Tetapi dia memang tertawan dengan akhlak baginda Nabi SAW. Kita nak tengok sejumlah kisah, banyak lagi saya nak cerita kisah satu tak akhir lah. Bagaimana Nabi SAW memaafkan Habar bin Aswad yang pernah menyakiti anak Nabi namanya Zainab. Zainab ni satu ketika naik atas unta, ditarik Zainab ketika tengah mengandung, dia tarik sampai jatuh sungkur dan kandungan tu sampai gugur. Punyalah dia punya anti kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Fatu Mekah dia lari. Dan Nabi keluarkan waran tangkap dan bunuh kepada Habar bin Aswad. Apa yang berlaku? Dia akhirnya dia masuk Islam. Dan adakah Nabi hukum bunuh pada dia? Jawapannya tidak. Nabi memaafkan. Soalan Nabi lupakan kisah apa yang telah dia buat. Dah besar tu dia buat tu. Besar tu. Kalau ikutkan. Dan itu masuk seorang lagi namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb kita selalu kan tahu dia adalah pembunuh Hamzah yang juga akhirnya Nabi SAW, kita ringkas cerita lah, Nabi memaafkan kesalahannya. Cuma Nabi kata selama hidup aku tak boleh tengok depan mata lah sebab terkenangkan Hamzah. Tapi Nabi memaafkan. Bagaimana apa yang Wahsy buat, apa yang Hindun binti Utbah buat yang makan hati Hamzah kan. Tapi akhirnya Nabi memaafkan semua kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Jadi bagaimana dengan sikap kita kan? Akhirnya kita sebagai pendakwah kena ada sikap penyayang, pemurah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Saya rasa setakat itulah yang boleh saya sampaikan. Banyak lagi saya boleh nak cerita, insya-Allah kita akan sambung dalam series yang akan datang. Kita ada bulan Maulid ni, tapi kita akan cerita banyak tentang keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk petang ini, dan mungkin untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi Ustaz untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita dah masuk dua siri atau tajuk tentang akhlak ni, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya akhlak yang baik ini untuk kita amalkan, kerana inilah sebagai cerminan orang kepada diri kita. Kita tak nak orang menilai bukan sebab ilmu kita dah bagus dah baik kan, dengan amalan kita, cuma akhlak kita yang kita tunjukkan tak baik menyebabkan orang jauh daripada Islam. Dan saya nak menyeru kepada diri saya dan juga semua kepada para pendakwah, ayuh kita tampilkan akhlak yang baik, tunjukkan teladan contoh yang murni kepada mereka, tamunya golongan bukan Islam. Jangan tunjukkan permusuhan, kebencian. Saya nak tanamkan, kalau boleh kita tanamkan kasih sayang, tebarkan kasih sayang kepada semua masyarakat supaya mereka kenal bahawa Islam ni adalah agama perdamaian dan juga agama rahmat, agama kasih sayang. Masya-Allah. Ini juga sebenarnya untuk pengaruh sekarang ni lagi-lagi kan dia akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Kena pamerkan akhlak yang baik. Terutama sekali pengaruh yang beragama Islam ni kan Ustaz kan. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini, dan insya-Allah minggu depan kita akan bersama lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Emporia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Inspirasi Emporia Islami. Kota Baru 89.8 FM.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la